Bismillahirrahmanirrahim. Qala bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Iblis bersumpah, ya Allah, disebabkan Engkau telah menghukum aku demikian berat sebagai makhlukmu yang derhaka, nescaya aku akan kelirukan semua anak-anak Adam ketika mereka hidup di dunia. Yang kedua, nescaya aku akan sesatkan mereka, tipu mereka, la wala ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari kalangan anak Adam yang berhati ikhlas. Jadi Iblis dah bagi tahu kita, setiap kita akan dikelirukan. Makna kelirukan ini, yang baik kita pandang buruk, yang buruk kita pandang baik. Yang kedua, Iblis kata wala ughawiyannahum ajma'in, nescaya aku akan sesatkan mereka semua. Ini tuan-tuan ya, dua kaedah. Iblis dan anak cucunya menjadikan kita mangsa yang memang pada asasnya sangat susah kita nak lepas. Satu fakta yang mesti kita ingat ialah Iblis dan anak cucunya syaitan-syaitan ini, bila berjaya mengelirukan kita, menyesatkan kita, mereka berasa lega, mereka berasa suka, gembira. Bayangkan kalau kita berjaya dalam hidup kita, jadi orang kaya misalnya, niaga kita untung, kita suka. Iblis dan anak cucunya sangat suka bila berjaya menipu kita, menyesatkan kita. Kalau tidak berjaya, mereka sebaliknya duka cita. Sebab itulah kerja Iblis ni sentiasa menyuruh manusia buat yang Allah larang dan jangan buat yang Allah perintah. Inilah yang menyusahkan kita, tuan-tuan. Di antara perkara yang nampak baik tapi sebenarnya jahat, sebenarnya buruk. Baik pada fikiran kita yang jahil, sebenarnya buruk hakikatnya kalau kita mengetahui hal tersebut. Antaranya ialah berbagai amalan yang kita amalkan dalam hidup kita, terutamanya amalan-amalan yang memang menggunakan ayat Quran. Siapa yang berani menolak ayat Quran itu tidak betul, ayat Quran itu salah, tapi telah digunakan oleh syaitan untuk menipu kita. Contohnya ialah berbagai amalan yang diamalkan oleh masyarakat kita. Katalah yang pertama, seni bela diri. Bila saya sebut seni bela diri, kita tahulah apa dia seni bela diri ini. Bukan semata-mata pencak silat, tapi termasuklah amalan-amalan yang kita amalkan menggunakan ayat-ayat Quran. Contoh yang terkenal ialah amalan ayat 4 Panglima Saleh. Bila berlaku 13 Mei, amalan ini sangat laris macam goreng pisang. Bukan saja di Lembah Kelang orang ramai belajar, di mana-mana seluruh Malaysia ada saja tokoh-tokoh yang muncul mengajarkan ayat 4 Panglima Saleh. Ayat 4 ni memang terkenal. Ayat yang pertama, ayat Quran. Ayat pertama, kalau tak salah saya, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbih Nabi Allah Yunus. Yang kedua, wallahu ghalibun ala amrih. Ini pun ayat Quran. Ini dalam surah Talaq. Wallahu ghalibun ala amrih. Yang ketiganya, ya ilahana wa ilaha kulla syai'in la ilaha ilahan wahidan la ilaha illa anta. Ayat yang keempatnya, ya dzal jalali wal ikram. Ayat Quran. Tapi bila beramal dengan ayat ini, disabitkan, dihubungkan dengan ayat 4 Panglima Saleh, maka amalan ini didalangi oleh syaitan. Kita tak tahu. Yang kita tahu ayat ini ayat Quran. Kebetulan pula pihak yang berkuasa agama ada memberi panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM. Kalau amalan itu ayat Quran boleh. Jadi kebetulan dah ada panduan.
Kalau seni bela diri itu menggunakan ayat Quran boleh. Kalau gunakan jampi-jampi tak boleh. Itu baru satu ilmu ya, ayat 4 ni. Berbagai ilmu, termasuklah ilmu syarat tubuh kita, syarat tubuh wanita, ilmu kecantikan, seri muka. Mungkin tuan-tuan ada belajar seri muka, beramal dengan seri muka. Siapa yang belajar ilmu seri muka ni tuan-tuan, bila umur meningkat, dia akan jadi pelupa. Kadang-kadang semakin meningkat, semakin lupa. Kadang-kadang tidak kenal anak, isteri. Kita temui orang-orang seperti ini berjalan ke mana-mana. Kadang-kadang keluar rumah, berjalan hilang. Polis hantar balik. Sesudah sesat beberapa hari. Ini ilmu pelupa ni, penyakit pelupa ya, dementia. Ini disebabkan oleh ilmu seri muka. Mungkin tuan-tuan tidak pernah belajar atau ada belajar. Kenapa dia tak belajar ilmu seri muka tapi dia jadi pelupa? Sebabnya dipasangkan oleh orang yang tidak disedari. Bila dipasangkan, tradisi kita bila bersanding masa nikah, mak andam ini pasangkan seri muka supaya orang ramai tengok pengantin berseri-seri. Dan seri muka ni tidak dibuang, kekal sampai ketua jadi nyanyuk. Cara nak buang seri muka ni tuan-tuan senang saja. Basuh muka, gosok dengan limau nipis dan garam. Selalu dibuat begitu. InsyaAllah seri muka itu akan hilang. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW menggunakan bahan yang masam dan yang masin ketika mengobat pesakit yang tertentu. Semakin masam, semakin masin, syaitan itu dia takut. Kalau tuan-tuan nak cuba, kalau ada seorang yang hamba Allah yang terasuk, tak sedar, cuba ambil cuka, campurkan garam halus, sapukan ke badan. Apa yang berlaku? Kena saja cuka dan garam ke tubuh orang terasuk ni, yang berlaku ialah menjerit. Aduh, panas. Kalau disebatikan dengan doa, lagilah baik.